Okey, boleh dengar suara saya? Ya, ya Ustaz, boleh. Nota nampak? Nampak Ustaz. Okey. Nampak Ustaz. Okey, kita nak mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada keterkaitan dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan Ustaz. Al-Quran. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, puji-pujian kita ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, tidak terhitung nikmat-nikmat Allah. Dan kita melafazkan rasa syukur kita kepada Allah pada pagi ini kita dapat bertemu sekali lagi untuk siri yang ke-10, pertemuan kita yang ke-10. Jadi kita mohon rahmat dari Allah, kita mohon Allah Ta'ala melapangkan dada kita, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempermudahkan pembelajaran kita pada pagi ini dan Allah Ta'ala menjauhkan kita daripada perkara-perkara yang boleh menghalang kita daripada masuknya ataupun sampainya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi ini kita akan lanjutkan dengan ayat yang keempat, iaitu ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ayat yang keempat ini kita boleh membaca Malik ni, kita boleh membaca dengan dua wajah ataupun dengan dua cara. Sama ada kita nak ma tu kita nak panjangkan dia atau ma tu boleh dipendekkan, yang kita akan ulas sebentar lagi. Jadi kita boleh baca seperti mana bacaan Maliki Yaumiddin pun boleh, Maliki Yaumiddin pun boleh. Dua-dua bacaan itu bacaan yang pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Jadi apabila ada dua jenis bentuk bacaan, maknanya akan ada makna-makna yang berlainan. Tetapi kedua-dua makna itu ia saling menguatkan antara satu sama lain. Baik, dekat ayat keempat ni kita akan kupas terlebih dahulu pada kalimah Malik. Malik. Lepas tu kita akan kupas pada Yaumiddin. Yaumiddin. Okey, Malik. Lepas tu kita akan kupas Yaumiddin. Ayat keempat ini untuk lebih kita memahami tentang mengapakah datangnya ayat yang keempat. Kenapa ayat yang keempat ini dia berkaitan tentang hari akhirat, yang hari akhirat itu disebutkan secara khusus sifat dia adalah berkaitan dengan memberikan balasan. Apa yang kita buat dekat muka bumi ini akan diberikan balasan. Memberi pembalasan, hari pembalasan itu merupakan situasi ataupun tujuan utama adanya hari akhirat adalah untuk memberikan pembalasan. Mengapakah hari pembalasan ini dinyatakan oleh Allah, diletak kepada ayat yang keempat?
Kalau kita baca pada muka surat yang berikutnya, kalau kita tengok pada muka surat yang di bawah tu, kita tengok pada muka surat nombor 95, cuba tuan-tuan amati, perhalusi pada huraian hubungan ayat dengan ayat sebelum. Maknanya ayat yang keempat yang kita akan belajar ini, apakah perkaitan dia dengan ayat sebelum? Ayat sebelum tu maksudnya ayat yang ketiga, ada kaitan dengan ayat yang kedua, ada kaitan dengan ayat yang pertama. Sebab tu untuk faham Al-Quran, kita kena mengkaitkan ayat-ayat sebelum dan juga ayat-ayat yang selepas. Supaya kita tidak terputus maklumat. Walaupun kita baca ayat nombor 4, bukan bermakna ayat nombor 4 ini dia berdiri dengan sendirinya. Maksudnya, dia memang cerita tentang topik lain. Tetapi ayat 4 ini dia mempunyai pertalian dengan ayat-ayat yang lain. Pertalian dia dengan ayat yang lain adalah pada ayat sebelum. Kalau hari semalam, ayat sebelum kita belajar tentang Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, okey, yang mana kita telah belajar. Dalam buku ni dinyatakan, ayat yang sebelumnya macam ayat yang ketiga Ar-Rahman dan Ar-Rahim, menunjukkan kepada kita tentang kasihnya Allah, sayangnya Allah, iaitu cerita tentang rahmat Allah. Kita dah ulanglah pasal rahmat Allah itu. Okey, yang mana pada ayat sebelum Allah beritahu kepada kita betapa kasihnya, betapa sayangnya Allah kepada semua makhluknya. Dengan Allah menyifatkan dirinya sebagai Ar-Rahman dan dirinya sebagai Ar-Rahim. Okey, itu kita dah belajar. Ayat yang keempat ni pula, Allah bagi tahu kepada kita bahawa dia akan memberikan balasan. Dia akan memberikan ganjaran kepada semua hamba-Nya. Kenapa? Kenapa ayat keempat ni dia macam dia berbentuk menakut-nakutkan? Kalau sebelum ni ayat cerita, ya Allah, Allah ni maha rahmat, dia luasnya, rahimnya Allah ni. Jadi untuk mengelakkan manusia tidak terbuai-buai ataupun manusia tidak menjadi lalai dan leka, ataupun manusia ini tidak mengambil kesempatan daripada rahmatnya Allah dan rahimnya Allah tu, menyebabkan manusia ini dia tidak membuat apa-apa, dia tidak mengambil peluang ataupun dia tidak melakukan amal kebaikan dan sebagainya. Ada orang dia berani nak buat dosa. Sebab apa? Sebab dia tahu Allah tu dia maha pengampun. Dengan rahmat dia luas, dia pengampun. Kalau aku buat salah macam mana sekalipun, Tuhan tetap bagi rezeki juga. Tetap Tuhan bagi, tetap Tuhan berikan aku untuk aku nyawa juga. Kan? Sebab kita sekarang pun kita faham. Dunia ni ramai yang ada orang yang tidak bersyukur kan. Tapi Allah beri juga rezeki pada dia. Dapat juga dia makan. Dapat juga nyawa pada dia. Boleh juga dia bernafas. Kan? Ramai manusia yang dia faham sebab dia tahu Allah tu Rahman. Rahmannya Allah. Tetapi dia terlupa ayat yang keempat, Allah beri pesan, Allah beri warning, Allah beri amaran apa. Maka pada ayat yang keempat ini, kenapa ada ayat yang keempat? Kita tidak boleh mengambil mudah dan nak buat perbuatan yang buruk hanya disebabkan Allah itu bersifat pemurah dan penyayang. Maknanya ayat keempat yang bagi tahu bahawa walaupun rahmat Allah itu luas, walaupun sifat rahman Allah itu kasih sayang Allah tidak ada beza, jangan ingat kamu boleh buat sesuka hati. Kamu boleh ambil kesempatan. Itu betul sebab kalau kita belajar sifat rahmat Allah, dia memang merujuk kepada harap pada Allah. Tetapi apabila adanya Malik Yaumiddin memberikan kita satu panduan, walaupun Allah itu rahmatnya luas, tetapi kita tidak boleh membuat
di muka bumi ini sesuka hati. Kita tidak boleh berada di dunia ini dengan tidak membuat apa-apa. Kerana apa? Kerana Allah mengingatkan tentang adanya hari pembalasan. Pembalasan. Nak balas apa? Sekejap lagi kita akan ulas pada Yaumiddin. Kemudian, pada ulasan ini, kita perlu ingat bahawa Allah itu dia maha adil. Dia akan memberikan balasan berdasarkan apa yang kita lakukan kat muka bumi ini. Justru itu, kita perlulah melakukan sesuatu. Perintah Allah dan jauhi segala larangannya. Ini adalah perkaitan dia. Dia panggil munasabah dia. Kenapa adanya ayat yang keempat ini untuk Allah mengingatkan bahawa walaupun Allah itu Rabbul Alamin, kita dah ulas dah pada minggu lepas, maka kita jangan terleka, kita jangan terbuai dengan luahnya rahmat Allah ini sampai kita terlupa tentang apa yang kita buat dekat muka bumi ini akan disoal dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya ayat yang keempat ni Allah nak cerita tentang hari akhirat. Allah nak ingatkan tentang ada alam lain. Bukan sekadar alam yang ada di muka bumi ini, tetapi ada alam yang lain. Iaitu Malik Yaumiddin. Baik. Kita nak ulas tentang perkataan kalimah Maliki Yaumiddin tadi. Okay, kalau tuan-tuan lihat pada tafsiran, kalau tengok pada tajuk tafsiran, tengok pada tafsiran ayat, okey, nampak tak tentang maklumat dua jenis bacaan? Sebab tu kalau jumpa, kalau dengar imam baca, dia baca pendek je. Dia baca Maliki Yaumiddin. Kita jangan tegur imam tu. Jangan kita nak ulang semayang semula. Bacaan itu diterima. Tetapi yang masyhur, yang kita amalkan, kita mengikut kepada jenis bacaan yang dibaca panjang, iaitu Malik. Kita baca panjang, Malik. Okey. Kalau dibaca Malik, kalau dibaca Maliki Yaumiddin, iaitu meniadakan. Itu maknanya kita tidak letak huruf alif selepas mim tu, kan? Dia akan membawa makna apa? Kalau kita letakkan alif di atasnya, mim tu lepas alif tu ada huruf alif selepas huruf ma tu. Ma tu dia ada makna dia yang lain. Okey, ringkasan dia tengok di nota muka surat dalam buku muka surat nombor 96 tu. Dekat sini dia punya perincian dia. Okey, mudah je. Kalau kita yang membaca mengikut riwayat Hafs an Asim, kan ni adalah jenis-jenis bacaan. Kalau kita baca Malik, kita baca panjang ma tu. Malik, dia merujuk kembali kepada perkataan al-milku, yang al-milku tu sebenarnya merujuk kepada makna pemilik. Jadi kalau kita baca Maliki Yaumiddin, maka kita ertikan dengan erti pemilik hari pembalasan. Dia pakai Malik, dia pakai pemilik. Tapi kalau qiraat yang membaca Malik, dia baca laju. Maliki Yaumiddin. Maknanya dia tak panjangkan dekat ma tu, dia berkaitan dengan al-mulku, iaitu al-mulku berkaitan dengan raja dan dia berkaitan dengan penguasa. Maknanya yang berkuasa, penguasa. Ini bermakna kalau dibaca Maliki, dia baca panjang, dia akan membawa makna raja hari pembalasan, penguasa hari pembalasan. Kalau dibaca Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Kalau dibaca Maliki Yaumiddin, raja dan penguasa hari pembalasan. Dua-dua bacaan ini adalah bacaan yang mutawatir. Bacaan yang
yang memang diajar oleh Jibril. Allah memberitahu kepada Jibril, Jibril menyampaikan kepada Rasulullah. Dua-dua jenis bacaan itu diterima. Kenapa kita nak kita nak baca ataupun kenapa kita nak ulas bacaan lain? Kerana kita tengok pada tajuk hikmah penggunaan kedua-dua jenis bacaan tersebut. Okey, kenapa kita perlu melihat kedua-dua makna itu? Okey, penggabungan kedua-dua jenis bacaan ini, bacaan yang bacaan yang malik tadi, menghasilkan makna yang sangat agung, iaitu kerajaan Allah yang bersifat hakiki dan mutlak. Kenapa macam tu? Okey, kita tengok ulasannya. Hal ini kerana ada makhluk Allah yang dia jadi raja. Namun, dia tidak memiliki semua benda secara mutlak. Artinya, walaupun dia raja, namun pada hakikatnya, dia tidak memiliki hak untuk mengatur dan menguasai. Ada pula makhluk lain yang dia memiliki, dia pemilik sesuatu. Namun dia bukanlah raja sebagaimana manusia umumnya. Maksud dia adalah kenapa kita perlu ulas bacaan Malik dengan Maliki untuk menunjukkan bahawa Allah Ta'ala ni dia bukan sekadar raja, dia bukan sekadar mempunyai kuasa, tetapi dia juga adalah pemilik kepada hari kiamat tu. Maksudnya Allah Ta'ala dia pemilik, dia juga yang mempunyai kuasa untuk menguruskan apa yang dia miliki. Macam sekarang kan, ada jadi raja. Tapi raja tu pun terikat dengan berapa tahun, lepas tu dia tak boleh buat sewenang-wenangnya. Dia ada limitasi dia. Dia tidak memiliki. Dia cuma raja saja. Tapi dia tidak memiliki segala-galanya. Ada pula macam kita memiliki. Tetapi kita tak mampu untuk menguasai dia. Tak semua benda kita boleh kuasai dengan diri sendiri kita. Jadi itu adalah makna pada penggunaan dua, raja dan penguasa tambah dengan pemilik. Sebab itu dekat terjemahan tu, tuan-tuan tengok diterjemahkan pada terjemahan tu yang memiliki dan yang menguasai. Jelas tak? Yang memiliki, yang menguasai. So dia maknanya lebih, kalau kita combinekan dua makna ni, dia mendapat makna yang sangat jitu tentang Allah yang pada hari Yaumiddin tadi, Allah tu dia adalah pemilik dia. Dan semua perkara di hari akhirat itu, dialah yang menguasainya. Jadi itu makna yang sebenarnya, makna yang lebih lengkap sebenarnya. Sebab itu kalau nak belajar tafsir ayat ataupun kita nak faham Quran, kalau ada jenis bacaan lain, perlu dipaparkan. Perlu diambil makna tu supaya mendapat makna yang lebih jitu, makna yang lebih agung dikaitkan dengan Allah. Jadi kesimpulan dia, dia akan membawa apa? Kerajaan Allah itu yang bersifat hakiki dan bersifat mutlak. Itu tentang Maliki Yaum. Itu tentang perkataan Malik. Saya harap jelas dekat Malik tu. Maknanya Allah itu dia memiliki, tetapi kuasa pun pada dia. Dia raja, dia juga berkuasa dan dia juga pemilik kepada hari pembalasan tu. Okey, selesai tentang perkataan Malik. Okey, maknanya Allah bagi tahu pada kita bahawa ingat manusia, walaupun aku Rahman, walaupun aku ini Rahim, kata Allah sampai diulang 2 kali dalam surah Al-Fatihah, jangan sewenang-wenangnya nak buat sesuka hati, kerana nanti apa yang kau buat di muka bumi itu, engkau akan bertemu dengan penguasa dan pemilik kepada hari pembalasan tu. Sudahlah bumi ni pemiliknya Allah. Betul tak? Kita yang tak faham buat pula sesuka hati.
nanti kita akan jumpa pemilik bumi ini, pemilik dunia ini di hari akhirat, dan pemilik itu akan memberikan kita pembalasan. Okey. Kemudian kita masuk kepada apa makna ad-din. Memang dalam terjemahan kita dah tahu. Ad-din tu kita tahu diterjemah sebagai yaumi ni adalah hari. Yaumi, hari. Ad-din diterjemahkan ia sebagai pembalasan. Okey, kita tengok di sini. Kita tengok di sini apa itu ad-din. Ad-din kita sedia maklum ia merujuk kepada pembalasan. Dia panggil al-jaza, pembalasan. Ad-din yang diambil maknanya pembalasan boleh kita rujuk dalam ayat lain yang ad-din ini memang maksudnya pembalasan. Okey, kita boleh rujuk contohnya di dalam surah An-Nur. Dalam surah An-Nur ayat nombor 25 kita jumpa perkataan ad-din dekat sini. Nampak perkataan dinahum. Allah kata yauma idzin yuwaffihimullahu dinahum. Dinahum dekat sini dia bukan agama tetapi dia merujuk kepada pembalasan. Ni kita merujuk dekat sini. Okey. Kenapa Allah Ta'ala mengkhususkan hari pembalasan, kan? Sedangkan hari-hari ni semua Allah pemilik dia. Macam hari ni hari Ahad. Siapa yang punya hari Ahad ini? Jawapannya adalah Allah. Siapa pemiliknya hari esok? Jawapannya adalah Allah. Tapi kenapa Allah khususkan hari pembalasan tu? Okey, disebutkan hari pembalasan disebutkan secara khusus, sedangkan semua hari ini adalah milik Allah. Kenapa? Kerana urusan pada hari itu hanyalah milik Allah semata-mata. Tidak ada siapa pun yang boleh berikan pertolongan, yang boleh memberikan syafaat, kerana semua urusan pada hari itu adalah milik Allah. Kuasa yang kita pegang sekarang tidak boleh buat apa-apa. Apa pun kuasa yang kita ada kat muka bumi ni, tak kiralah pangkat tuan-tuan setinggi mana sekalipun, berapa banyak bintang ke, berapa banyak gelaran ke, di hari akhirat sudah tidak ada gelaran itu lagi. Kalau kita dekat dunia kita ada pangkat sultan, pangkat raja, pangkat presiden, kan? Pangkat itu sudah tidak boleh digunakan apa-apa lagi. Kerana raja yang mutlak adalah Allah. Kalau kita dekat dunia ni kita ada power, kita ada kuasa, kita ada pengikut yang ramai. Kita boleh perintah buat apa saja. Tapi di hari akhirat, bukan kita yang penguasanya. Penguasanya adalah Allah. Walaupun kita memiliki kekayaan yang tak boleh nak digambarkan, maka pada hari akhirat kita tidak memiliki apa-apa. Kerana pemilikan itu adalah apa? Adalah dimiliki hanya Allah semata-mata. Okey. Kita lanjutkan lagi tentang kita ringkaskan. Okey. Tuan-tuan tengok surah Al-Infitar ayat nombor muka surat 97. Tuan-tuan tengok pada surah Infitar ni ayat nombor 82, muka surat 17 hingga 19 tu kita akan tengok di sini tentang apa? Kita akan tengok jawapan, ada sedikit huraian dalam ayat dalam surah lain yang Allah bagi tahu hari pembalasan tu apa? Hari pembalasan tu apa? Hari pembalasan tu apa? Okey. Kalau kita lihat dalam surah Infitar kan, Infitar kita akan jumpa perkataan Yaumuddin, sama macam ayat 4 tadi. Maliki Yaumiddin kan? Yaumiddin, rupa-rupanya ada perkataan Yaumiddin dalam surah lain. Surah apa? Al-Infitar. Ayat nombor berapa? Ayat nombor 17. Ada pada ayat nombor 18 surah Infitar. Lepas tu Allah bagi jawapan. Yaumuddin tu apa? Maksudnya kalaulah kita ditanya kan, hari pembalasan tu apa? Kan, macam mana bentuk hari pembalasan tu? Kita boleh gunakan ayat 19 surah Infitar untuk memberikan jawapan. Yang mana Allah mengatakan, وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُدِّينَ. Apakah yang kamu tahu tentang hari pembalasan tu? Diulang sekali lagi, ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُدِّينَ.
Apa yang kamu tahu tentang hari pembalasan tu? Yaumala, ni jawapan dia. Yaumala tamliku nafsul li nafsin syai'a. Hari itu hari seseorang tidak dapat memberikan pertolongan sedikit pun kepada orang lain. Tak ada kuasa pun nak tolong orang. Tak ada seorang pun yang boleh memberikan pertolongan sedikit pun kepada orang lain. Wal amru yawma idzil lillah. Dan segala urusan pada hari itu berada dalam kekuasaan Allah. Kenapa dalam kekuasaan Allah semua sekali? Kerana dia adalah pemilik hari itu. Maka dia pemilik, dia berkuasa. Dialah yang menguasai hari itu. Dia bukan sekadar memiliki, tetapi dia menguasai hari itu. Kekuasaan Allah. Jelas ya? Kena faham tentang maksudnya yang seperti mana telah kita ulas. Untuk faham lagi, untuk menampakkan lagi hari kiamat tu apa, saya akan kongsikan nota lain. Tapi nota ni tak ada dalam buku. Tapi nota ni, kalau tuan-tuan nak ikut, kelas dia hari besok. Hari Isnin. Hari Isnin, memang kita kupas tajuk khas pasal alam akhirat. Kalau macam sekejap lagi 10.30, kita cerita tajuk kupasan khas tentang alam barzakh. Hari Isnin, alam akhirat. Jadi saya jemput tuan-tuan, ikutlah, belajarlah tentang alam akhirat untuk memantapkan lagi dan menambahkan penghayatan apabila baca Malik Yaumiddin. Tuan-tuan dan perempuan akan dapat lebih rasa dia tu. Dia dapat lebih rasa Malik Yaumiddin tu. Sebab tadi kita sekadar belajar pengertian. Kita belajar pengertian, mungkin kita tak dapat nak rasa lagi macam mana Allah memiliki menguasai hari pembalasan tu. Macam mana pembalasan tu dibuat, betul tak? Sebab apa? Sebab kita tidak ada maklumat banyak tentang Yaumiddin tu. Maka kalau hari Isnin, masih lagi berjalan, kita memang cerita tentang alam akhirat. Okey, tuan-tuan nak tahu, sebenarnya hari pembalasan tu apa situasi dia? Kita tengok gambar ni. Ini adalah nota yang untuk kelas hari Isnin. Dia ada nota khas dan ini nota ringkasan dia. Okey, tuan boleh salin. Tidak di dalam buku. Sebab tajuk ni dia besar. Tapi kita kalau masuk dalam buku Fatihah, tebal pula buku ni. Tapi ini membantu kita untuk memahami Malik Yaumiddin. Macam mana Allah tu dikatakan segala urusan tu pada dia, wal amru yauma idzilillah. Macam mana? Maka kita kena tengok situasi dia. Saya sebut ringkas saja. Tak perlu kita panjang-panjang, tapi saya galakkan tuan-tuan belajarlah. Sayangnya kita semua ni tahu rukun iman kan? Beriman akhirat, beriman dengan akhirat. Tapi sayang, 1000 kali sayang, dekat sekolah, daripada sekolah rendah, masuk universiti, sampai masuk sekolah menengah, kita tak pernah pun belajar macam mana dikatakan beriman dengan hari akhirat tu. Betul tak? Itu yang menyebabkan iman kita tak kuat. Kita dekat, maksudnya faktor yang kita nak buat amal ni dia tak mantap. Sebab kita tak menguasai tentang maklumat-maklumat ini. Sebab itu hari selepas pukul 9 ni, pukul 10.30 kita masuk tajuk alam barzah. Pagi ni kita akan masuk tajuk cerita tentang husnul khatimah, cirinya macam mana. Lepas tu kita akan masuk tajuk azab kubur. Sayangnya kita diajar daripada kecil solat. Kita diajar fiqh, betul tak? Tetapi pernah tak kita diajar kenapa kita perlu solat? Maksud dia, kalau kita baca kalau tuan-tuan baca surah Al-Baqarah kan, cuba tuan-tuan buka 5 ayat pertama surah Al-Baqarah. Sebelum Allah kata kita kena salat, sebelum Allah kata kita kena menunaikan zakat kan, Allah sebut orang beriman tu apa dulu mula-mula? Kan Allah kata Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin kan. Lepas tu ayat tu Tuhan kata apa?
allazina yu'minuna bil ghaib. Allah sebut dulu pertama apa tahu? Sebelum Allah cerita tentang solat, Allah cerita dulu orang beriman ini, orang yang bertakwa ini, dia beriman, dia percaya dengan perkara gaib. Baru Allah kata apa? Solat. Lepas tu baru datang allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salah. Sebelum bincang tentang solat, maka kita perlu ditanam, dimantapkan tentang kepercayaan kepada perkara-perkara gaib. Perkara gaib tu apa? Benda kita tak nampak. Allah. Patutnya dimasukkan maklumat tentang Allah. Ada pada Fatihah tu. Pasal malaikat tak nampak. Perlu ditanam. Tapi tajuk-tajuk ni tidak dibentangkan. Tidak dipelajari secara meluas, menyebabkan kita nak buat solat ni dia jadi keras. Maksudnya kita buat solat ni sekarang dia wajib je lah. Tapi kalau kita faham, aku kena buat solat kerana ada malaikat kiri dan kanan aku. Nanti aku pergi akhirat. Tapi dekat Al-Fatihah dia dah cerita akhirat tu, Malik Yaumiddin. Tapi dia tidak, dia maklumat itu dia sekadar sebut Malik Yaumiddin. Jadi kena belajar. Kena belajar. Okey, ingat tu. Kita buka surah Alif Lam Mim. Kita buka dalam surah Al-Baqarah. Sebelum Allah kata salat, sebelum Allah kata menginfakkan harta, buat apa dulu? Beriman dengan perkara gaib. Betul saya tanya tuan-tuan dan perempuan. Kan? Siapa di sini yang dia dah belajar tentang 6 rukun iman secara panjang lebar? Ya kita tahu rukun iman 6. Rukun iman 6 perkara. Belajar 6 tu je hafal saja. Tapi kalau kita cerita, boleh tak cerita macam mana beriman kepada Allah? Macam mana beriman kepada malaikat? Macam mana beriman kepada kiamat? Macam mana beriman kepada qada dan qadar? Kita pun tak ada nak jawab. Sebab itu anak-anak kita sendiri ni, dia ibadat dia jadi macam ibadat dia penghayatan dia kurang. Lepas tu kena belajar. Okay, saya tunjuk tuan-tuan puan kat sini untuk memantapkan lagi pemahaman tentang apa itu Yaumuddin. Okay, saya tunjuk dia punya flow. Okay, begini. Hari akhirat, okay, sebenarnya dia berkaitan tentang, okay, kalau kita tengok dekat nota tu, sebenarnya akan berlaku 10 tanda dulu. 10 tanda besar kiamat. Macam Dajjal, macam Ya'juj Ma'juj tu, itu dalam 10 tanda. Okay. Kiamat ni, permulaan dia akan berlaku tiupan sakakala yang pertama. Lepas tu, kita tengok anak panah kita tengok anak panah tu. Anak panah tu dia menyambung carta alir ni. Lepas berlaku tiupan sakakala pertama, nanti akan berlaku tiupan sakakala yang kedua. Tiupan sakakala pertama ni fungsinya untuk mematikan, membinasakan semua makhluk melainkan Allah sahaja. Lepas tu, tiup yang kedua untuk hidupkan balik semua makhluk. Okey. Siapa yang menguasai tiupan satu? Allah. Siapa yang menguasai tiupan dua? Adalah Allah. Lepas tu, kita pun bangkit daripada mana? Bangkit daripada kubur. Masa bangkit dari kubur tu, dah tak bawa apa-apa dah. Pangkat, darjat, tak ada apa-apa. Seronok baca cerita, belajar tentang ayat Quran banyak. Kemudian, kita akan dikumpulkan di padang mahsyar, berkumpul untuk tunggu hisab. Inilah kita katakan dia tadi dikatakan sebagai Yaumuddin kan. Hari kiamat ni core dia pada penghisapan amal. Kan, penghisap amal. Okey. Masa kita nak tunggu hisab amal tu, nak tunggu Allah Ta'ala panggil kita seorang demi seorang, masa tu matahari terik dekat beberapa mil di atas kepala kita, maka panas, berpeluh-peluh dan sebagainya, maka akan ada satu peristiwa disediakan satu telaga. Semua nabi-nabi ni mereka mempunyai telaga. Okey, semua nabi-nabi ni ada telaga. Ni memang kena belajar. Maka Rasulullah SAW pun ada telaga dia. Tapi tajuk telaga ni kami dah bincangkan untuk hari Senin tu. Sekejap saya dengar suara-suara yang saya minta kontrol tuan-tuan punya audio supaya tidak mengganggu. Okey, kenapa ada telaga lepas tunggu hisap? Sebab matahari panas tak kepala. Maka semua nabi-nabi dia ada kolam, dia ada telaga-telaga dia.
Bahkan Rasulullah ada telaga dia. Lebih putih daripada salji, lebih manis daripada madu. Lepas tu siapa dapat minum air telaga ni, dia tidak lagi haus buat selama-lamanya. Kita kena baca hadis-hadis ni pasal telaga tu. Okey, tapi ada umat Nabi Muhammad SAW, dia tak dapat pergi telaga. Nabi halau dia sendiri. Ingat ya, siapa belajar alam akhirat ni, jangan kita terlalu optimis. Mentang-mentang kita umat Nabi Muhammad, kita boleh buat sesuka hati, menyebabkan kita dihalau sendiri oleh Nabi SAW. Okey, lepas pergi telaga, kena buat apa? Lepas telaga tu, tunggu untuk dihisap lagi lah. Untuk tunggu dipanggil seorang demi seorang. Masa tu, berlakunya syafaat yang terbesar. Maksudnya Nabi SAW, dia ada satu syafaat. Yang kita selalu sebut syafaat tu. Tahu tak syafaat itu bunyinya apa? Yang kita kata, maqaman mahmud. Maqam mahmudan alladhi wa'attah. Yang kita doa lepas azan tu. Doakan untuk Nabi 3 perkara tu. Salah satunya adalah waba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'attah tu kan. Maqam mahmud tu, kedudukan terpuji tu, itulah dipanggil syafaat al-uzma, syafaat terbesar. Syafaat terbesar ni sebenarnya adalah untuk bagi syafaat kepada semua umat supaya Allah percepatkan hisabnya. Kita bayangkan, di hari kiamat ni, duduk dekat-dekat, rapat-rapat, kumpul semua orang. Matahari di atas kepala. Macam mana nak tunggu turn? Sorang. Betul tak? Kalau dekat dunia ni, nak tunggu kes satu mahkamah pun nak tunggu berbulan-bulan. Tapi akhirat tak macam tu. Akhirat berlaku dengan cepat. Tetapi nak tunggu turn kita tu, nak dipanggil. Maka ada syafaat Nabi Maqam Mahmud tu, Allah percepatkan hisab. Bahkan ada manusia Nabi pilih, dia tak perlu dihisab. Dia terus pergi syurga. Itu kita cerita kat syafaat terbesar. Maksudnya lepas tu hisab amal. Hisab amal. Ingat ya, Cata alih ni, peristiwa ini semuanya di bawah Maliki Yaumiddin. Allah jadi kuasa. Walaupun kita kata syafaat tadi Nabi boleh bagi syafaat, tapi siapa belajar, sebelum Nabi nak bagi syafaat itu, Nabi minta izin terlebih dahulu. Sebab hatta Rasul pun, mana-mana Rasul pun dia tak boleh nak tolong umat dia, tak boleh tolong orang lain kalau tak minta izin dulu daripada Allah. Sebab pemilik kiamat tu Allah. Yang menguasai hari kiamat tu adalah Allah. Itu kita kena untuk mantapkan maklumat tentang kiamat tu. Okey, saya masih dengar suara audio. Saya minta tolong kawal kita dah selalu sebut ulang kali. Tapi tak apa. Okey, kita teruskan lagi. Okey, untuk tajuk besok memang kita akan masuk tajuk hisab. Dah masuk siri 1 hisab, kita akan buat siri 2. Jadi kita akan baca tentang hisab amal. Macam mana Allah Ta'ala panggil, Allah Ta'ala kemukakan bukti hisab amal. Okey, kemudian lepas hisab amal dah buat, kan diberi buku amal lah. Lepas tu timbang amal. Ada cerita tentang timbang amal. Timbang amal tu nak tengok lah. Amal baik dia lebih banyak ke daripada amal buruk dia. Amal buruk lebih banyak ke daripada amal baik dia. Lepas timbang amal, maka akan pergi kepada proses berikutnya, titian sirat. Iaitu titian halus. Yang kita selalu sebut titian sirat tu kan. Titian halus ni tuan-tuan, dia bukan rambut di belah 7. Sebenarnya yang sahih, titi ini lebih halus daripada rambut. Dia lebih tajam daripada pedang. Dia sangat melicinkan. Siapa nak lalu atas titi yang lebih halus daripada rambut, yang tajam daripada pedang, takkan nak duduk lama-lama sebab dia tajam lebih daripada pedang dan dia sangat melicinkan. Macam mana boleh berjalan dengan laju, dengan pantas, yang di bawah itu sebenarnya ada api neraka? Jawapannya adalah amal. Amal yang kita buat kat muka bumi lah yang akan tolong kita. Tapi amal yang mana? Sudah tentu amal yang Allah terima. Okey. Lepas tu, dah lepas titian halus sirat tadi tu, berjayalah lintas api neraka di bawahnya, pergi ke mana? Ni semua cerita tentang Malik Yaumiddin lah ni. Lepas tu, kita semua, siapa yang lepas titian sirat tadi, sebelum dia masuk syurga, dia akan berhenti dekat satu, dia akan tinggal kat itu. Dia akan berhenti dekat satu tempat namanya adalah Qantarah.
Qantarah ni dia ada satu titi yang selepas titian sirat tadi, dia ada satu tempat namanya Qantarah sebelum masuk syurga. Sebelum masuk syurga, semua orang akan berhenti dekat situ. Tuan-tuan nampak tak gambaran dia? Okey, lepas tu apa berlaku tau? Baru Nabi masuk syurga. Sebab kita semua tak akan masuk syurga, melainkan Nabi Muhammad SAW akan masuk syurga dulu. Maka apabila Nabi masuk syurga terlebih dahulu, barulah orang kat belakang tu semua ikut masuk. Lepas tu masuklah syurga. Syurga ni pun adalah pemiliknya adalah Allah. Kurniaan Allah. Okey. Lepas tu, lepas masuk syurga tadi, apa lagi berlaku? Dalam masuk syurga tu, okey. Masuk syurga tu lah kita tak jumpa kawan-kawan, tak jumpa keluarga kita, kita tak jumpa mana ni pasangan kita dan sebagainya. Rupa-rupanya ada yang berada di dalam neraka, maka dalam syurga tu kita boleh dapat peruntukan syafaat. Kat situ syafaat. Nabi-nabi boleh tolong, malaikat boleh tolong, kita orang soleh boleh tolong keluar kat dari neraka. Lepas tu bawa keluar daripada neraka, maka orang yang keluar pada neraka tadi, dia tak boleh masuk syurga lagi. Dia kena mandi. Yang mandi dari hasil sungai, yang dia akan mandi dia untuk membersihkan segala azab-azab yang kena. Sebab azab api ni dia akan menyebabkan kaki terbakar, badan terbakar. Lepas tu, lepas dia bersih tadi dah elok rupa paras dia, baru dah masuk syurga. Maksudnya cerita dia adalah, hari kiamat tu, dia sebenarnya cerita tentang situasi pembalasan. Lepas tu hari kiamat tu, dia dikaitkan dengan syurga, dia dikaitkan dengan neraka. Panjang cerita dia. Tapi saya nak tanya, sejauh mana kita belajar bab-bab ini? Sejauh mana kita belajar yang catat alih yang saya tunjukkan tadi? Siapa yang belajar, dia akan dapat lebih menghayati apabila baca Malik Yaumiddin. Dia akan teringat macam mana aman itu Allah Ta'ala panggil dia hisap seorang-seorang. Dia akan teringat macam mana buku amal dia baca sendiri. Dia akan terkejut tengok dosa dia. Macam mana dia akan teringat macam mana amal dia ditimbang. Nak tengok dosa berat ke pahala berat, dosa berat ke pahala berat. Macam mana dia lintas titian sirat tu. Jadi dia akan dapat lebih banyak penghayatan. Jadi saya ajak tuan-tuan, ikutlah kelas pada hari esok. InsyaAllah kita buat jam sama je, 10.30. Nanti kita akan masuk pada tajuk hisap amal. Sebab yang lain tu saya dah habis ajar. Kita akan masuk hisap amal, kita belajar timbang amal. Lepas tu kita akan belajar titian sirat. Kita akan belajar tentang qantarah. Qantarah. Ada satu tajuk, 2, 3 dan 4 tajuk. Ada 4 tajuk lagi. Kita cuba habiskan sebelum masuknya bulan Ramadan Al-Mubarak. Saya kempen tuan-tuan ikut. Tuan-tuan tak perlu nak bayar apa-apa. Tuan-tuan kosongkanlah waktu untuk belajar. Kalau nak tunggu waktu kosong, memang tak ada yang kosong. Tapi kita sendiri kena mengkosongkan waktu. Carilah macam mana sekalipun. Minta Allah bantu. Minta pertolongan dari Allah. Ya Allah, kau tolonglah aku. Ya Allah, aku nak belajar ni. Kau elakkanlah aku perkara-perkara yang boleh menghalang. Minta tolong Allah. Lepas tu susun jadual tu baik-baik. Kalau kerja yang boleh siapkan hari ni, siapkan hari ini. Kita susunlah, kena pandai susun. Kena pandai menyusun jadual. Tapi kena ikut, belajarlah. Kalau tidak, yalah, macam mana nak meningkatkan iman kalau kita tak belajar. Kalau dah belajar tu, sedap je baca Malik Yaumiddin. Dia akan teringat semua cerita tu. Dia akan terpapar semua cerita tu. Daripada bangkit, daripada kubur, duduk terik matahari. Ya Allah, betul tuan-tuan. Percayalah. Tuan-tuan yang belajar, faham, belajar dengan ikhlas, faham. Nanti tuan baca Malik Yaumiddin. Ketika tuan solat, ya Allah. Teringat tau. Kita teringat tentang situasi-situasi di hari kiamat. Okey, habislah tentang tajuk tu. Kita nak pergi semula kepada suratul Al-Fatihah dalam buku tadi. Okey. Kemudian kita akan lanjutkan. Habislah tentang Malik Yaumiddin. Okey, kita terus pergi kepada ayat yang berikutnya. Cuma kalau tuan-tuan nak baca lagi ulasan dia, boleh tak tuan-tuan buka muka surat nombor 98. Tuan-tuan baca dekat sini lah. Tuan-tuan baca dekat sini pada tajuk kehalusan bahasa. Kehalusan bahasa sama seperti yang saya sebutkan tadi tu. Kenapa Malik Yaumiddin
ayat keempat tu bentuk menakut-nakutkan, mengingatkan kita tentang akhirat. Kenapa disebut selepas Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim? Tuan-tuan dan perempuan boleh membaca dekat sini seperti yang telah pun saya ulaskan lah. Apabila Allah menyebut dia Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, mungkin ada beranggapan tak apa kalau buat dosa terus kerana Allah tu pasti mengampunkan dosa sebab dia Maha Rahmat kan. Tapi Allah datangkan Malik Yaumiddin nak bagi tahu. Jangan sesuka hati buat dosa tu. Jangan ingat dosa itu. Jangan ingat aku ni Maha Pengampuni, rahmat, luas sebagainya kata Allah. Kamu ambil kesempatan pula untuk sewenang-wenang ni untuk buat dosa dan sebagainya. Boleh baca pada buku muka surat nombor 98. Lepas tu tuan-tuan bacalah pada bab tadabbur tu. Baca bab tadabbur ni, tuan-tuan bacalah dekat sini. Kita bukan nak mengupas membaca satu ayat dalam buku. Kita nak pergi kepada perkara yang core tentang tafsiran ayat itu saja. Ya, supaya perkara itu memerlukan kepada penerangan, memerlukan kepada tafsiran ayat dia. Wallahu ta'ala alam. Waktu ada sedikit lagi waktu. Mungkin saya akan buka soalan lebih awal pada pagi ni. Sebab mungkin ada banyak soalan kan. Jadi saya buka awal. Ada apa-apa soalan ke sebelum kalau nak bertanya? Ada apa-apa persoalan? Sebelum kita pergi kepada ayat berikutnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak ada? Ada tak soalan? Tuan-tuan juga disyorkan membaca bab yang keempat ya, pada bab yang keempat ni, resolusi ni, tuan-tuan baca. Tuan-tuan kena baca. Dia kalau maklumat memang kena baca. Bacalah. Satu persatu, baca sekali lagi ulang. Sebab tu kalau dah baca, kalau ada mana-mana tempat tuan-tuan tak faham dalam buku, tolong tanya. Boleh juga. Tak mesti pada ayat keempat. Kalau dalam buku ni yang tuan-tuan baca, tuan-tuan tak faham, boleh tanya. Boleh bertanya. Okey, ada apa-apa pertanyaan? Dekat chat ada tak? Dekat chat ada. Saya tengok dekat chat sekejap. Ada tak pertanyaannya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau macam kita solat wajib tu kan, kita macam bila Maliki Yaumiddin tu, kita macam buat macam kita bertadabur Ustaz. Masa tu kita ingat, kita minta dengan Allah, masa tu kita doa pemudahkan urusan kita di akhirat. Sampai kadang-kadang kita jadi macam tenggelam dalam tu Ustaz. Jadi kita punya solat macam mana Ustaz? Boleh. Jadi isu tak? Tak. Dia tidak ada isu. Bahkan kalau kita belajar sifat salat Nabi sendiri memang macam tu. Dia Nabi ni kalau dia jumpa pada ayat-ayat bentuk nikmat, dia doa. Dia baca pada ayat-ayat cerita tentang azab, dia doa minta lindung pada azab. Bahkan itulah bagusnya solat kalau kita boleh tadabbur dalam solat tu. Boleh kita berhenti, dia tidak menghalang, dia tidak membatalkan solat kita dengan berhenti lama. Contoh waktu kita baca Malik Yaumiddin kan. Baca Malik Yaumiddin. Kita faham, kita full stop sekejap kan, kita faham. Lepas tu kita menangis kan, teringat macam mana nasib aku di akhirat kan. Tak apa, dia tidak membatalkan solat. Dia tidak membatalkan solat kita. Tapi itulah khusyuk kita. Dia tidak membatalkan solat. Ingat Malik Yaumiddin. Sebab dia masih lagi, kita bukan cerita benda luar daripada solat. Dia masih lagi cerita tentang ayat Malik Yaumiddin. Faham tentang Quran tu. Itulah sebenarnya perkara yang bagus untuk kita menghayati. Kan tidak laju je lah Malik Yaumiddin kan. Hati kita kan. Tapi boleh. Benda tu tidak membatalkan solat kita. Bahkan kalau kita menangis pun tidak membatalkan solat. Macam masa tu kan Ustaz, kita ingat dosa-dosa kita kan. Dia jadi macam plot drama pula Ustaz. Macam tak apa. Itu yang dia macam jadi plot drama pula bila kita teringat dosa-dosa kita masa lalu kan. Yelah, tak apa. Sebab ayat-ayat Quran memang macam tu. Ayat Quran, itulah penghayatan. Bahkan kalau kita tengok para sahabat kan, kalau solat-solat, kadang-kadang diorang kan kalau baca surah ayat, dia baca satu ayat tapi ulang sampai pagi. Dia orang punya tadabbur ayat tu bagi kesan dekat dia, ulang. Ada sahabat pula,
dia ulang ayat yang sama pada rakaat-rakaat yang lain. Ada juga macam tu. Boleh, dia tidak membatalkan salat. Bahkan kita digalakkan untuk menghayati bacaan yang kita baca tu. Lepas tu kita tengok adik imam nangis kan. Boleh, dibenarkan. Ustaz, dalam chat ada 2 soalan Ustaz ya. Dalam chat ada 2 soalan. Ya. Saya tak nampak, saya tak dapat nak buka dekat chat ni. Saya tak dapat nak buka. Minta maaf Dekat chat tu saya tak nampak. Saya tak dapat. Mohon maaf Saya tak tahu kenapa. Ustaz, Saya tak so boleh nak saya baca. Bacakan Ustaz, kalau ada. Bacakan. saya bacakan ya. Soalan dia, bagaimana, Ustaz, apa beza ejaan al-din untuk maksud agama dengan al-din untuk maksud hari pembalasan? Maksud dia ejaan. Ejaan. Apa beza ejaan al-din? Yang ejaan tu saya wallahu ta'ala alam. Tapi kita kena tengok konteks penggunaan ad-din itu letak pada ayat yang mana. Kalau macam perkataan ad-din diletakkan dalam, contohnya dalam surah Ali Imran kan, contohnya macam inna ad-dina indallahil Islam. Contoh kan, sesungguhnya ad-din. Ad-din dekat situ nak terjemah dia pembalasan ke nak terjemah dia agama. Jadi ikut konteks ayat sudah tentulah sesungguhnya ad-din, agama di sisi Allah itu Islam. Jadi tak sesuai kalau kita kata sesungguhnya pembalasan di sisi Allah itu Islam. Dia tengok dia begini. Perkataan itu kita kena lihat dia, nak ertikan dia itu melihat kepada konteks. Duduk dalam cerita pasal apa, duduk pada ayat yang mana. Kalau macam ad-din dalam surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Dekat situ pun dia merujuk kepada agama yang dianuti. Bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku. Dekat situ agama. Tapi kalau dalam surah Al-Infitar yang kita baca tadi tu kan, yang kita baca ayat yang wama adraka ma yaumuddin summa ma adra tu kan, ayat tadi tu dekat situ tak sesuai kita terjemah agama. Sebab konteks ayat tu dia bukan cerita pasal agama tapi cerita tentang pembalasan. Dari sudut ejaan itu saya wallahu taala alam, ejaan dia tetap sama. Ad-din, din tetap dia sama. Dia tetap dia sama, ejaan dia. Tapi pada pengertiannya itu perlu diertikan mengikut kepada konteks ayat. Jadi untuk yang macam saya sebut lakum dinukum waliyadin tadi tu, maksud dia apa? Yang ini saya syorkan tuan-tuan ikutlah kelas hari Khamis jam 3 petang. Kita baru mula kupasan surah Al-Kafirun buat siri yang pertama. Belum masuk lagi ayat yang kedua. Baru sampai kuliah ya kafirun la a'budu ma ta'budu dekat situ. Baru sampai ayat 2. Pergilah kelas, ikutlah kelas hari Khamis jam 3 petang. Okey Ustaz, soalan ni memang Ustaz kena elaborate kat dia orang. Bagaimana nak sertai kelas perbahasan kronologi alam akhirat hari ini dan esok? Itu Ustaz kena terangkan kepada semua jemaah. Okey. Kelas alam akhirat hari Isnin 10.30 pagi. Kelas yang saya kendalikan semua 10.30 pagi. Melainkan hari Khamis saja pukul 3 petang. Itu perlu kita tahu maklumat dia. Yang kedua, semua maklumat-maklumat itu ada di dalam Telegram. Saya ada buat satu Telegram, masuk dekat situ, maka dekat Telegram tu semua maklumat-maklumat kuliah, nota kuliah akan diletakkan di situ. Macam mana nak dapat link Telegram? Saya akan masukkan nanti di grup Suratul Fatihah. Kita akan grup WhatsApp Suratul Fatihah kan? Nanti saya akan masukkan link Telegram itu, maka ambillah maklumat itu semua kat situ. Semua kuliah-kuliah ada dekat Telegram. Siapa tak ada Telegram, buatkan Telegram tu, upload Telegram tu. Sebab WhatsApp ni dia terhad kepada 257 saja.
Tapi kalau kat Telegram ni beribu-ribu boleh orang join dia. Sebab tu semua maklumat dia dekat situ. Sebab tu saya tak masukkan maklumat kelas-kelas lain dekat surah Al-Fatihah sebab saya nak fokus. Lepas tu saya nak fokus, saya tak nak campur kelas-kelas lain, ambil kelas-kelas lain duduk dekat grup surah Al-Fatihah kat WhatsApp tu. Sebab tu kadang-kadang tuan tak tahu maklumat tu. Sebab kita nak fokus. Okay? Fokus ni penting dalam pembelajaran. Tapi kalau tuan-tuan nak, saya akan berikan link Telegram sebentar lagi. Tuan-tuan join je dekat Telegram tu, tuan akan tahu semua maklumat-maklumat kuliah-kuliah yang akan ada yang hari ini dan hari esok dan sebagainya. Hari ini, pagi ni tajuk alam barzakh. Tajuk alam barzakh. Besok hari Isnin pagi baru kita masuk alam akhirat. Jadi kalau boleh menguasai alam barzakh, alam akhirat, masya-Allah. Satu maklumat yang sangat baik. Bukanlah saya yang mengajar saya baik, saya tak cakap kepada saya, tapi maklumat yang Allah bagi tahu dalam Quran itu, ya Allah, sangatlah perlu kita belajar. Dia boleh membersihkan hati kita, mengetuk hati kita, melembutkan hati kita, menampakkan masa depan kita ni sebenarnya apa. Lagi kita nampak hari akhirat dengan big picture, kita akan nampak dunia ni kecil. Masalah sekarang, kita tak nampak akhirat tu secara besar. Menyebabkan ada orang jadikan dunia ni besar. Tapi apabila dia dapat paparkan dalam minda dia akhirat besar, maka dia akan nampak nanti dunia yang ada sekarang dia akan jadi kecil. Sebab tu perlu sangat. Okey, Ustaz. Perlu sangat. Okey, ada soalan lain? Ustaz, tapi saya pernah dengar Al-Fatihah kena baca berturut-turut dan tidak boleh berhenti lama. Betul ke Ustaz? Daripada Ma'had Habibullah. Tidak boleh berhenti lama, maksud dia apa tidak boleh berhenti lama? Itulah soalan. Okey, sekarang ni mana dalil yang mengatakan Al-Fatihah kita tak boleh nak berhenti lama? Berhenti lama tu berapa? Cik Ma'had Habibullah. Betul. Yang bertanya tu memang mudir tu. Yang bertanya tu beliau adalah seorang mudir pada Ma'had Tahfiz tu. Dan alhamdulillah beliau di antara yang awal yang nak ikut kelas-kelas belajar tafsir tadabbur untuk anak-anak murid beliau tahun akhir. Tapi yang tu ustaz yang bertanya mungkin boleh kongsikan ya, kalau mungkin saya tersilap, mungkin saya tak ada maklumat, nanti boleh kongsikan tentang manakah dalil-dalil ataupun qaul para ulama yang berkata Fatihah ni kita tak boleh dia berhenti dengan lama yang menyebabkan tak sahnya salat kita ataupun terbatalnya salat kita. Kat situ. Nanti boleh kongsikan insya-Allah. Nombor saya ada insya-Allah. Itu kepada semua Ustaz. Ya. Berbeli. Yang tanya soalan silakan ya Jumaah jika ada soalan lagi. Ustaz ini Kak Hanis ya. Ya Puan Hanis. Jadi Malik atau Malik pada hari kiamat yang akan datang. What about Malik atau Malik pada dunia sekarang? Ini termasuk juga ke? Malik dengan Malik. Okey. Kalau Malik dengan ni termasuk juga. Sebab apa? Sebab pertama, salah satu daripada nama Allah memang ada Al-Malik, ada Malik. Ada. Memang perkataan Al-Malik, memang perkataan Malik dengan Al-Malik itu memang nama-nama Allah. Maksudnya nama-nama Allah ini memang merujuk kepada dia adalah penguasa, dia adalah pemilik. Itu memang ada pada nama-nama Allah Al-Husna. Bermakna dekat dunia pun nama itu terpakai, di akhirat itu nama itu terpakai. Sebab itu kita ulas tadi kenapa Allah Ta'ala menerangkan secara langsung menyebut Yaumiddin tu. Kenapa dia sebut dia adalah penguasa pada hari pembalasan. Tidak menyebut penguasa pada hari Isnin, penguasa pada hari Selasa, penguasa pada hari Rabu kan. Sedangkan semua hari itu adalah Allah lah sebenarnya, Allah lah adalah Malik hari Selasa, hari Isnin sampai semua hari kan. Kenapa disebut hari akhirat? Kerana hari akhirat ini itulah sebenarnya core dia, itulah sebenarnya tujuan utama kita nanti
penghidupan kita yang sebenar-benarnya adalah di hari akhirat. Sebab tu Allah menyebut tentang khas, disebut dia adalah Malik kepada hari pembalasan. Walaupun kita tak jumpa perkataan Malik pada hari Isnin, Malik pada hari Rabu, tapi pada hakikatnya Allah tu memanglah penguasa dan pemilik hari kiamat. Untuk dapat jawapan dengan lebih jelas, kalau kita baca surah An-Nas kan, surah An-Nas, kita jumpa perkataan itu. Allah kata qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Betul tak? Malikin nas, malikin nas. Siapa yang belajar surah Fatihah dia akan tahu kenapa Allah sebut dia malikin nas. Pada ayat surah Al-Fatihah menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa Allah ni juga adalah malikin nas kepada ketika mana di dunia. Bukan saja di hari akhirat, tapi juga di dunia. Jawapan nombor 1, kerana Allah mempunyai nama-nama dia yang menunjukkan dia adalah pemilik, dia adalah penguasa. Yang kedua, kalau kita baca surah An-Nas, kita dapat jawapan dia. Allah tu adalah Malikin Nas. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih Ustaz, jelas. Ada soalan lain ke? Sila jemaah ya. Jemaah nak tanya apa-apa ke? Kalau tak ada, saya berhenti dekat sini. Nanti minggu depan, saya minta baca terlebih dahulu, boleh tak? Tetap baca dulu supaya tuan-tuan dan perempuan senang nak ikuti pengisian. Okey, minggu depan insya-Allah kita akan baca, kita akan belajar ayat nombor 5, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, muka surat 102 sampailah kepada muka surat nombor 115. Ayat kelima ni ayat yang menjadi rahsia, ayat yang paling utama dalam banyak-banyak ayat Quran. Ayat Malik iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat nombor 5 ni lah ayat nombor 5 iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in inilah merupakan tujuan utama kita ini diciptakan oleh Allah. Ayat nombor 5. So ayat nombor 5 ni kita kena ulas dia, mungkin saya perlu ambil 2 kelas. Ayat nombor 5 ni saya perlukan 2 atau 3 kelas, tapi saya cuba ambil 2 kelas dalam tempoh 2 jam. Maksudnya minggu depan tu, Sabtu Ahad memang kita kupas ayat nombor 5. Kita kena ulas tentang 2 perkara. Iyyaka na'budu, lepas tu kita kena ulas wa iyyaka nasta'in. Jadi baca dulu untuk memudahkan kita memahami iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ayat ini merupakan rahsia bagi suratul Fatihah. Maksudnya rahsia Al-Quran, rahsia Rasul diutuskan, rahsia maksudnya tujuan Rasul diutuskan, tujuan Al-Quran Al-Quran diturunkan. Semuanya duduk pada ayat yang kelima dalam suratul Al-Fatihah. Insya-Allah kita sambung pada minggu depan. Terima kasih semua tuan-tuan dan puan-puan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Terima kasih penaja. Okey, saya tamatkan sekarang ya. Ya, terima kasih semua di atas sokongan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Kita jumpa minggu depan Ustaz. Baik.